A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, syukur ya. Siapa yang awal-awal sekali? Masya-Allah. Oh, Jasni lagi, Jasni Ahmad ya. Pensyarah UJM nombor 1. Tahniah Jasni. Baba Hasan, Misa, Haji Abdul Rahim Singapura nombor 4, nombor 3, nombor 4 ya. Johar. Alhamdulillah, excuse me. Azrul Hedri, Nurizan Sulaiman, ini top kan ni. Syarifah Azizan, Salma Zakaria, Misa ya, Leni Nadira, Erin Mat Said, Zaru Ismail. Wow, tolong like dan share ya, like dan share. Puan Zainun, Haja Zainun, terima kasih dari Canberra Singapura. Lina Mukmin dah ada, lama tak nampak. Zaid Haris ya, Misa, terima kasih. Haji Rahim, terima kasih. Arul Hazri Fauzia maknanya, Salwati Uti Jawada Hawal ya. So Badul Hisham, masya-Allah. Munma Isma pun awal, Rusnah Jusan ya. Nurizan Sulaiman orang Singapura pun dah like dan share, terima kasih. Safety Afsah Kula ya, hari ni hari Sabtu, ramai yang bercuti tapi ada yang bekerja. Sumi Fitha, Coach Amy pun top 20. Leni Nazirah dah ada, dah share, terima kasih. Salwati kata sedekah subuh. Lita Welita ya. Danny Manaf tu dia. Siti Khadijah, Syarifah Yasin, Dr. Narimah pun dah masuk. Munma Isma ya. Fauzia Arifin, Cik Akmal Musa, Nur Afikah Nabila, Mamian, Zaril, Jebon Jebon pun dah share dah tak apa, dia kata. Terima kasih Jebon ya. Misa di Tower ya. Wong Jawa pun dah masuk. Syamsina Sa'ad, Julia Yaakob, Ina Zalina, tu dia ya. Ramai. Mun Maisma dah sebut tadi. Khairul Azidi, subhanallah ya. Haji Rahim tadi dah. Siti Chua, Azdala, terima kasih. Sabaria Daud, Ahmad Kul, Lela ya, Lela Zalila, Muhammad Tuharun Ila ya. Anina Ani, Amaris Gita Smith pun awal top 50. Takeshi Nakanishiro, Ahmad Kul dah share dah ya. Fuzai Rahim, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sabridas dah share ya. Munma Isma dah share. Cinta Guamirus, waalaikumsalam. Ramlazo dah share. Oh, ramai orang dah share ya. Dah 125 pun yang share. Kutut, Cikgu Kutut Molin dah masuk, terima kasih Cikgu. Cik Ahmad Musa, Muhammad Syafi'i, siapa ni? Asmana tu dia. Maria Pangeran Haji Ismail, terima kasih Pangeran. Ya, orang sahabat kita dari Brunei Darussalam ya. Siti Mariamah, Cikgu Kutut tadi. Siti Chua dah sebut. Intan Riznur Mazati ya. Ain senyum itu dia. Badul Alam Limin pagi-pagi ya. Pak Jan Pahing, Rakijan Pahing, waduh ya. Lina Mukmin, Zurina Maisa dah ada, terima kasih. Ezad Major ya. Alright, Siti Mariamah, Tok Abah Ping. Dia kata Tok Abah Ping ya. Jawada dah share, terima kasih. Hana Sam ya. Norma Basar dah terima kasih. Waalaikumsalam. Intan Aziz, Ratna Laili, Kotut dah share. To new friend, terima kasih Cikgu Kotut ya. Irwan Yusof ya. Litawa, Fatimah Abdul Wahab, Suzina, Zahra Maknur, Intan Sumaya, Daimah Jumaat, Syuaida Rashid. Wah, ini ramai. 183 dah share. Wow. Share kepada 10 orang kawan-kawan kita. Mana tahu target tahun ni Tok Abang nak cakap topik baru ya, iaitu bagaimana nak memperkasa semangat kejiranan dalam konteks keluarga Malaysia ya. Paulina Latif ya. Intan dah sebut. Intan Sumaya, Siti Afsah Kula dah ada. Intan Liana. Alright. Harry Fairuz, Maria Ismail, Rashida Samsudin, Mai Kasum Abbas, Roza Sulaiman. Tu dia. Okey. Mazliza Din, Ida Shah,
Alam Ahmad 160 share. Wow. Ya, 200 kita mula ya. Jusmaini Sainuddin. Azad Major tu dia. Salam dari Langkawi. Tu dia. Ya, Suzina dah ada, Muhammad Faizal, Julian Yaakob dah sebut. Semoga semua yang terbaik ya. Ya, insya-Allah, amin. Jusmaini Sainuddin dah sebut. Lulastri JD. Ya, Zainul Abidin, alhamdulillah. Maria Ismail, Fatimah Abdul Wahab dah share dah. Like dan share pada 10 orang geng kita. MMS Zaitun, Farhan Razali, Siti Zaleha, Ila Zalia tu dah ada ya. Aidah, Waalaikumsalam. Jusmaini dah share. Jumaini, Zainab Hassan, alhamdulillah. Waalaikumsalam. CDA Zakaria, tanya, oh dah 228. Syuhada Zaidin, Nur Syira Adora, Aidora, wow. Ya, Jusmaini sudah sebut. Ya, Maria Ismail dah sebut. Cik Zah, Nita Azmi. Okey. Dr. Narimah berkata dah share pada ramai kawan dah panjang-panjangnya. Nurul Fatin, Ni Azlan, ya, Mazli Zadin, Remy, Ezrina Adam dan Ajen Alright. Ajen, Ain Alright. Cik, baguslah. Tu sebab Tok Abah sengaja ya, Sabtu ya. Hari ni Sabtu sebelah depan tu D-Day ya, D-Day. So untuk mereka masih sempat ya, untuk mereka yang belum join kata tu Telegram channel Tok Abah, waiting list untuk program Mental Perkasa. Hari ni hari anu lah, hari pendaftaran ya. Kita akan buka pendaftaran jam 10 pagi dah kita war-warkan sejak kemarin ya. So hari ni ringat ya, daripada pukul 10 sampai jam 1. The first 400 peserta akan dapat 80% diskaun. 80%. Tok Abah ingat 50%, rupanya 80% diskaun. Lepas tu dapat e-book yang Tok Abah dah buat. Ya Allah, e-book tu Tok Abah buat dengan rapi ya. E-book tu kalau kata orang yang publish tu kata ini paling kurang kalau ikut value kat pasaran RM99, tapi akan dapat percuma. Tapi dengan syarat 400 yang pertama, the first 400 will get the 80% discount, will get the e-book percuma. Ya, so cepat-cepat nanti mendaftar, bukan sekarang. Mendaftar pukul 10 pagi. So everybody got on the equal footing ya. Pukul 10 dah kita war-warkan dah. Pukul 10 pagi sampai pukul 1. The first 400 dapat 80% diskaun untuk Mental Perkasa pada 18 Jun. Tok Abah excited sangat nak kongsi. Tok Abah pun maklumat ni kita dah kumpul bertahun-tahun. Tapi ujung-ujung ni Tok Abah attend seminar, attend webinar, ya, tengok YouTube, tengok balik kokot ada poin-poin yang tertinggal ya, tentang punca-punca kita ada tekanan mental sampai tahun lepas 2 orang bunuh diri per day di Malaysia. Di Malaysia 2 cases of suicide every day. Ya, sampai 660 apa ni, 600 lebih lah, 680 ya orang bunuh diri tahun lepas. Ya, sebelum tu tahun 2020 1 orang bunuh diri sehari. Tahun lepas 2 orang. Jadi mudah-mudahan janganlah meningkat. Kalau boleh kosong, sifar. Ya, itu sebabnya kita terpanggil banyak pihak, NGO, agensi kerajaan, swasta, dan itu sebabnya Tok Abah terpanggil untuk kongsi sama. Bagaimana nak memperkasa kesihatan mental, ya, sebab berjuta orang Malaysia ada masalah kesihatan mental. Ya, ada yang murung, ada yang stres, ada yang depres, ada yang anxiety, ada yang bipolar, ada yang schizophrenia, dan rupanya ada 200 jenis masalah tekanan mental. Masalah mental ni ada 200 jenis kata pakar yang mengkaji. Tapi kita dengar yang 3, 4, 5 lah. Anxiety, depression, kemurungan dia, panic attack-nya dengan bipolar, schizophrenia, itu yang kita selalu dengar kan. Ya. Tapi rupanya macam-macam jenis dan beribu-ribu punca. So kita akan cari apakah antara punca ada masalah tekanan mental sampai terjejas kehidupan dan perhubungan, prestasi kerja, dan malah keimanan terjejas. Yalah, kau dah bunuh diri ya, keimanan terjejas. So jom ya, please masuk dulu channel Telegram Tok Abah ya, untuk dapat waiting list dan dapat at 10 o'clock mula mendaftar. 10 o'clock today ya, akan dapat 80% discount dan dapat e-book percuma. E-book tu mahal sebab Tok Abah buat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rapi ya. Berminggu-minggu kita siapkan bahan tu dah ada bertahun-tahun, tapi kita susun dengan cantik, dengan kemah, dengan komprehensif. Termasuk 41 tip bagaimana nak
memperkasa kesihatan mental. Subhanallah ya. So Tok Abah pun masih lagi mencari bahan-bahan baru yang akan kita kongsi pada 18 Jun insya-Allah. Ya, 10 pagi sampai lebih kurang 1 tengah hari. Alright. So topik kita hari ni Tok Abah dah malam tadi pun siapkan ya, bagaimanakah kita nak memperkasa semangat kejiranan. So syukur dan tanya kepada semua yang dapat hadir ya. Tok Abah nak jenguk ya berapa orang ya sekarang dalam kelas. Ada 178 orang dah masuk, 290 share ya, 324 komen, 286. Dan Tok Abah tengok volume macam kuat. Rupanya Tok Abah pakai volume audio kamera. Jadi tak berapa kuat. So Tok Abah sekarang pakai audio laptop. Kamera baru. Tak pakai audio kamera tapi pakai audio laptop. Tok Abah dah test semalam dengan Cikgu Yan Nazin, memang power. So mudah-mudahan tidak ada orang yang kata alah tak dengar, tak apa je lah ya. Mudah-mudahan lah ya. So kalau ada siapa-siapa yang ada masalah tak dengar, cuba komen. Cuba komen ya. Ada tak macam mana suara Tok Abah? Should be very loud and clear. Dan ada slang-slang Jawa. Kalau dengar slang Jawa confirm betul lah tu. Ya. Ya, okey. So cuba komen bagaimana suara Tok Abah pagi ni. Clear tak? Tok Abah dah adjust speaker, pakai gunakan speaker laptop, bukan speaker kamera. Speaker kamera tu kamera cantik. Ya. So Zafrul kata saya ni sakit mental Datuk. Okey. So kalau awak sedar yang awak sakit mental, mungkin awak tak sakit mental sangat. Ya. Okey. Kalau orang yang sakit mental dia tak sedar, ya. Dia tak sedar yang dia sakit mental. Okey. Cik Lina mana? Suara sangat Nita Azmi kata suara sangat jelas. Itu yang Tok Abah nak dengar tu. Sebab Tok Abah so Nazriro tertinggal bas dia kata suara sangat okey hari ni kata Dr. Narimah. Terima kasih ya. Suara terbaik kata Johar Joib. Coach Amy kata, Dr. Amy kata suara Tok Abah power. Barulah betul. Ingat nak Dr. Narimah dah suggest tukar laptop lah. Saya pun kata ya Allah kena tukar laptopnya. Baru tak sampai 2 tahun pun laptop ni masih cantik lagi. Ya, rupanya kita yang tak pandai guna. Ya. Dalam dulu tak dengar sebab Tok Abah bubut volume terkecil. Tak sengaja. Master volume ke 5%. Mana nak dengar? Lepas tu terguna pula automatic ya, by default kita pakai audio kamera. Yang tak berapa power lah sangat. So semalam Tok Abah belajar kat office. Ini dia kita pakai laptop punya audio. By design dia akan kuat. Test power ya. Cintaku memirus loud dan clear. Terima kasih. Clear serak-serak basah. Serak-serak basah sebab suara memang Tok Abah tiru suara Datuk Ramli Sharif ya. Doaku Mukhtar Nordin, suara Tok Abah mantul kata Cikgu Mukhtar daripada Lahad Datu ya. SK Nilam ya. Kau ni Kampung Nilam ya. Lena dia clear sangat Tok Abah. Terima kasih Leni. Suara power kata Kak Coach ya. Baik. Suara jelas dan terang kata Zahra. Ya, sangat clear kata Ji Fadil ya. Zainul Abidin kata sangat jelas. Terima kasih. So I'm okay. So terima kasih ya. So kita malam tadi Tok Abah, sebenarnya malam ni Tok Abah akan ada tazkirah maghrib di IPK, Ibu Pejabat Polis Selangor di Shah Alam ya, di Surau Khalid Al-Walid. So ramailah geng yang akan sampai ke situ ya. So dan tajuk yang mereka minta Tok Abah cakap ialah hak berjiran. Bagaimana nak mengeratkan ukhuwah untuk menuai barakah. Mengerat ukhuwah menuai barakah. Tajuk pun dia di AJK surau pilih, masya-Allah power ya. Mengerat ukhuwah ya, menuai barakah. Yes, because kita ada kuatkan ukhuwah, barakah dari Allah akan turun mencurah-curah. Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. So because of tonight punya occasion, Tok Abah ambil kesempatan untuk mungkin 2, 3, 4, 5 hari yang akan datang, Tok Abah akan membicarakan masalah semasa yang sangat kritikal. Dengan macam-macam kat social media, dengan ada polemik sana sini. Allahu Akbar ya. So macam-macam lah isu yang tak payah komen lah ya. Biarlah orang yang pakar yang komen,
Tok Abah cuma nak bagi nasihat saja. Ya, tak payah komen-komen mengeruhkan polemik buat apa. Ya, sebab sometimes diam itu jauh lebih baik daripada berkata-kata. Jadi yang pentingnya bagaimana kita nak memperkasa, mengeratkan ukhuwah, hubungan, ya, dengan kejiranan, sebab segala-galanya bermula dengan persekitaran kita. Ya, your neighbor is much closer to you than your own sibling, your brothers and sister yang duduk jauh. Jiran kita jauh lebih rapat, ya, berbanding adik-beradik kandung kita yang mungkin duduk berjauhan. So yang pertama, Tok Abah ni pensyarah dulu kan. Jadi dia bukan nak buat akademik tak, tapi kita nak apa nama kata tu, bincang dari secara yang jelas lah. Yang sebut jiran ni siapa jiran? Siapa yang didefinisikan jiran? Kawan kat pejabat tu jiran ke? Ya. So, tapi sebelum tu kena ingat, ya, orang yang berjaya sibuk tanya, apa yang aku boleh bantu jiran aku, kawan-kawan aku, apa yang aku boleh bantu orang lain, itu orang berjaya. Orang yang gagal, orang yang biasa-biasa je sibuk tanya, apa untungnya kalau aku tolong jiran? Apa untungnya aku sibuk nak memberi khidmat kat jiran? Apa untungnya kalau aku doakan jiran? So, soalan pertama, siapa jiran? So, sejak kecil kita telah diberitahu oleh para asatizah, guru-guru kita, ya, jiran ialah mereka yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, sama ada di kanan, di kiri, di depan, di belakang, tingkat atas, tingkat bawah, ya, hingga 40 buah rumah di setiap penjuru. Setiap direction 40 buah rumah. Itu kalau definisi yang kita biasa dengar kan. 40 houses, ya, on your right, on your left, ya, on your in front and the back. Tingkat atas kalau kita kat rumah bangsa kat kondominium, ya, tingkat atas, tingkat bawah, ya, ni jiran kita. Jadi ramai beratus-ratus jiran kita, ya. Ya. Dan Tok Abah ingat satu sabda Nabi SAW yang bermaksudnya, sebab dia punya matan Jawi Tok Abah tak apa nampak, ya. Tapi ni hadis muttafaq alaih, ya, artinya persepakati oleh kebanyakan perawat hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal tak nampak. Fal yukrim jarah, ya. Jadi Tok Abah mungkin sebut salah, ya, sebab dia punya tak nampak, dia punya tulis tak jelas, ya. So siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, adalah dia memuliakan jirannya. Itu satu dalil, ya, satu hujah, ya. Ni muttafaq alaih, artinya ramai perawi yang mantap-mantap, yang sahih, ya. Sesiapa yang beriman kepada Tuhan dan hari akhirat, adalah dia memuliakan jirannya. Meaning wajib kita memuliakan jiran kita. So itu hak jiran, ya. Dan satu lagi hadis yang Tok Abah ambil dia punya mafhumnya, ya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih lah kan. Dua perawi hebatnya. Haram menyakiti jiran, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tidak masuk syurga. Tidak masuk syurga seseorang yang jirannya tidak merasa aman daripada kejahatannya, daripada tangan dan lidahnya. Jiran kita tak selamat daripada gangguan kita, umpatan kita, skoding kita, ya. Sampah pun kita sapu-sapu masuk ke rumah jiran. Kucing kita pun kita latih berak rumah jiran. Kau jangan berak kat rumput tempat rumah kita. Berak rumah jiran. Dia boleh bagi instruction kucing dia berak ke rumah jiran. Apa punya gurau-gurau juga, tapi realiti ni. Realiti tau. Ramai orang yang cakap minta tolong Tok Abah, macam mana Tok Abah, ya, tiap-tiap hari saya bersihkan najis kucing jiran, ya. So teruk juga kalau kadang atas katil saya pun kucing jiran berak. Atas katil, on my bed. Ya. So Tok Abah pun, ya Allah, ya, memang sedih lah, ya. Macam mana nak buat? Kalau kat orang boleh cakap ni kat kucing. Tapi ramai orang yang pandai train kucing dia, ya. Cuma berak kat dia punya pasir yang disediakan di rumah, ya. Dia ada kat dengan dia punya kotak dia punya litter bin, ya, litter box tu. Maka dia tak berak mengata-kata, dia tak berak rumah orang. Dia nak berak, dia mesti balik ke rumah kat litter box yang disediakan. Subhanallah. So it can be done. Dan sementara tu banyak juga berdoa, ya. Okey, tu
asas kepada semangat kejiranan. Ni kata satu lagi hadis ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap jiran, sampai-sampai sehingga aku mengira dia, iaitu jiran tu, akan Jibril akan menjadikannya sebagai ahli waris. Ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Jibril AS beritahu Nabi, kau kena buat baik kat jiran, kena buat jiran. Ya, macam nak beri arahan bagi wahyu bahawa jiran ni akan dapat macam layak menerima kita punya harta pusaka. Jadi waris. Punyalah Jibril bagi pesan kat Nabi, pesan dan pesan, kau kena buat baik kat jiran kau ni, gini, sampai Nabi sangka, kena anggap jiran ni macam ahli keluarga ke, dapat hak atas harta ke, atas masuk dalam wasiat ke. Sampai begitu. Ya, betapa pentingnya kita menjaga, menghargai dan menilai, berbuat baik ya jiran kita. Subhanallah. And yet sedih ya, Tok Abah pernah menasihati lah, bukan counsel, menasihati ya, ada seorang jiran ya, seorang kawan Tok Abah, jiran lah ya, yang sedih sangat bila jirannya ya bawa adalah kes kecil ya ke mahkamah disamannya jiran just because adalah ya hujan lebat, ada pokok kat rumah jiran tu tumbang kat pagar jiran ya, tumbang aja, padahal maaf ya, kalau repair dalam tak sampai 100 kot, tapi punya marahnya dia terus report, buat laporan polis gini-gini sampai panggil lawyer, dan akhirnya kes bawa ke mahkamah ya. Sikit aja, tak sengaja pun ya, is a natural disaster, ribut ya, pokoknya tumbang kena pagar. Maaf ya, pagar tu bukannya pagar yang buat ribu-ribu, pagar dawai mata punai ya, kalau repair pun itulah paling-paling pun 100 lah, paling-paling. So ni kisah benar ya, kisah benar. Tapi bila Tok Abah dengar kisahnya, cek bukan pokok punya pasal sampai ke mahkamah tu, rupanya adalah ya tak berapa ngam dengan jiran bertahun-tahun. Ya, cakap ke anak kuat-kuat tu, kau jangan kawan dengan orang sebelah tu. Dengan anak orang sebelah. Dia cakap kuat-kuat sampai tak payah pakai mikrofon pun, kalau duduk sebelah rumah takkan tak dengar. So fahamlah kan. So begitu sampai ya, ini kisah benar ya. Ni bukannya kat luar negara tau, kat Malaysia ni. Gitu. So Tok Abah dengar macam mana perasaan Tok Abah, sedihnya walhal ya, haram kita menyakiti jiran, haram. Dan Nabi dipesan oleh Jibril, kau kena buat baik kat jiran, buat baik macam Nabi kata, aku kena bagi harta aku kat jiran ke, wasiat untuk dapat faraid kepada jiran ke? Sampai begitu ya, sampai begitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Guys, watch out. Ni Tok Abah pesan kat siapa ni? Kat diri Tok Abah lah. Tu sebabnya bila malam tadi Tok Abah dapat invitation daripada jiran nak ada wedding 26 Jun. Tok Abah tu dah bagi tahu Tok Mak ya. Tok Mak pun dalam sedar tak sedar ya, nak bagi tu. Ni jiran kita wedding 26 hari bulan ya, kat Bangi juga ya. Siapa? Adalah ya, pagi tadi tanya siapa, Tok Abah pun lupa. Nasib baik sebab kita buat bila tak bagi, jadi otak Tok Abah ni taklah berkarat sangat. Dia otak kita ni ibarat otot, muscle, kena di-exercisekan dengan bercakap, mengingat, membaca, menulis ya, berkongsi ya. Ni yang Tok Abah lakukan. Untuk apa ni? Untuk cari sedikitlah bekal ke alam barzah. Gitu. Semalam ada seorang sahabat yang sangat baik telefon Tok Abah. Tok Abah, ni ada satu opportunity, dia sebagai panel syariah kepada program tu, dan dia dapatin program sangat bagus, menguntungkan. So ni nak ajak Tok Abah sebagai one of the shareholder. Ni ulama lah, seorang ulama ya, yang panggil Tok Abah. Tok Abah kata, wow Ustaz, that was good. Tapi pada umur Tok Abah 71 tahun, Tok Abah sekarang ni fokus pada sikitlah persediaan untuk ke alam barzah. Tok Abah kena belajar sikit ya, kena belajar buat persediaan ya. Tok Abah masih belajar ya, belajar ilmu fiqh dengan Piu Salman, belajar bahasa Arab untuk faham Quran dengan Dr. Al-Fadil, Dr. kau lupa
Taufik, Dr. Taufik Ismail. Nasib baik ingat, kalau tidak marah ya guru kita ya. Dr. Taufik, pensyarah UIA. Tuan belajar bahasa Arab. Umur pun baru 71. Start dah 5 minggu ya. Tapi minggu lepas ponteng 1 hari sebab ada forum ya. Okey. Tapi tak apa, tengok rakaman dan akan terus ulang kaji. Alright, dan satu lagi hadis ya tentang pentingnya apa nama semangat kejiranan ini, bila dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jangan, ni pun saya tak berulang balik dalam hadis yang lain ya, tapi penyematannya sama dengan yang tadi. So itu dia apa nama antara dalil tentang pentingnya kita memperkasa semangat kejiranan ya. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Okey. So sebelum tu tak ingatkan balik. Guys, today is 11 Jun dan hari ni hari Sabtu, dan segera je untuk mereka yang belum masuk dalam webinar Telegram channel waiting list webinar Mental Perkasa, masuk pagi ni ya, ada link yang ke atas tu. Tolong masuk segera ya. Malam tadi tak tengok 800 lebih dah jadi ahli, dan pada pukul 10 ni kan, pukul 10 ni, pukul 10 tak tengok ya, sekarang dah berapa orang ya kat webinar channel tu. 851, tak sampai 1000 pun. Tak apa ingat, dapat 1000 hingga hari ni. Dia punya 851 orang ni ada hak lain sebab you are in the waiting list. Jadi kalau kita umumkan pendaftaran hari ni untuk Mental Perkasa punya webinar bermula pukul 10 pagi sampai jam 1. Dan the first 400 pertama saja yang akan dapat diskaun up to 82%. 80% diskaun dan dapat e-book Tok Abah yang nilainya mahal ya, sebab Tok Abah buat dengan penuh kasih sayang, penuh teliti ya. E-book Tok Abah tu kalau ada orang akan beli ya, kena bayar mahal. Tapi untuk anda yang ikut program Tok Abah ni, pada 18 Jun dapat percuma. Bukan tu saja, kita akan buat 10 program dengan diskaun kau-kau untuk mereka yang ada dalam Telegram channel waiting list Mental Perkasa. Cepat-cepat register, cepat-cepat nak masuk dalam Telegram channel tu percuma. So bagi tahu kawan, bagi tahu adik-beradik, bagi tahu sepupu sepapat, bagi tahu WhatsApp group, please ya, join pagi ni juga ya, by 10 o'clock today. Tok Abah difahamkan oleh mereka yang bertanggungjawab ni. Dia kata pukul 10 sampai jam 1. The first 400 akan dapat 80% diskaun, akan dapat e-book percuma. Selepas tu aja dah naik harga. Oh, mahal juga. Bukanlah banyak mahal, tapi dah naik yang substantial lah ya. So Tok Abah nak galakkan semua, Tok Abah fokus pada satu je penaja pagi ni. Sebab hari ni D-Day untuk program Mental Perkasa yang Tok Abah akan kendalikan secara online pada 18 Jun. Dan insya-Allah lah, ini isu yang sangat penting, yang sangat relevan ya. Remaja umur 14 hingga 16 pun ada lebih 1.5 juta yang ada masalah mental ya, masalah tekanan mental yang kesian ya. Dan ada seorang anak tu ya, dia buat silap, maka mak bapaknya memberi hukuman, disimpan, dia ambil balik dia punya gadget, dia punya handphone, dan budak tu akhirnya tertekan sangat sampai bunuh diri. Just because handphone ditarik, dipegang sebagai satu hukuman ya. Dan pada Tok Abah hukuman tu munasabah ya. Tetapi rupanya kata, bila Tok Abah cakap dengan remaja-remaja, you can do anything to us but please don't take our gadget. Potong allowance ke, tak bagi makan pun tak apa. Rotan no problem, tapi please don't take away the gadget from us. It will kill us. And they kill themselves. Dan ada yang bunuh diri apabila gadget ni bukannya budak dewasa yang sedang bercinta ke apa ke whatever lah. Ni ya Allahu Akbar. Itulah ya, betapa bila Tok Abah baca report ya, berjuta ya rakyat Malaysia remaja mean itulah umur 14 hingga 16 ya hingga 19 semua tu yang masya-Allah yang banyak tekanan mental, gangguan mental, hampir-hampir sakit mental lah ya. Kalau sampai bunuh diri tu ya, be careful guys, be careful mak ayah. So jangan peremehkan, it is very very critical. The issue is real. Ini bukan satu fantasy, bukan satu mitos, tapi satu reality.
Itu yang penerima webinar yang Tok Abang attend minggu lepas. 2 jam Tok Abang attend daripada Dr. Nur Azlina. Sakit mental, mitos atau realiti. Dia punya tajuk. Dan Tok Abang dengar daripada awal sampai akhir. Dan di akhir webinar, pihak penganjur suruh Tok Abang bagi komen sikit sebab dia nampak muka Tok Abang yang agak mengancam. Dia kata, ni orang tua mengancam ni. Tolong bagi komen sikit tentang kita punya webinar hari ni. Tok Abang pun cakaplah sekitar 1 minit setengah, 2 minit. My observation. Tapi overall, the seminar was fantastic. The webinar was very, very good. Very fruitful. Tok Abang pun mencatat 5-6 muka surat. Banyak dapat ilmu. Itu pun part and parcel Tok Abang pun kongsi juga dalam Mental Perkasa pada 18 Jun. Okay, insyaAllah. Alright, so guys, so keep on ya. Tolong apa nama register. Sekarang dah 856, naik sikit ya. So to make sure ya, jangan sampai tertinggal, nanti rugilah. Baik, sambung ya. So apa nama, Tok Abang teringat kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kita selalu kongsi. Jadilah jiran yang baik, jadilah orang yang baik. Kalau kita ada ya dalam kumpulan tu, dalam kejiranan ya, bila kita ada orang suka sangat kita datang. Ya, kalau ada mesyuarat ke ataupun gotong royong ke atau kenduri, bila kita ada orang suka sangat. Bila kita tak ada, orang rindu tertanya, mana Tok Abang, mana Fadilah Kamsah? Contoh. Ya, bila kita tak ada, orang rindu. Dan kalau kita mati, orang tangisi. Allah, mati juga dia ya, tak sangka ya. Baru dengar nasihat dia semalam, baru dengar dia punya apa cerita, baru dapat apa nama counselling daripada dia. Baru tengok balik YouTube dia dan naik semangat saya ya. Saya dapat selesaikan masalah saya dengan usaha dan doa atas bimbingan Tok Abang dalam YouTube dia. Meninggal orang tua tu ya. So orang yang baik, jiran yang baik. Kalau ada orang sayang, kalau tak ada orang rindu, ya. Kalau mati orang tangisi, ya. Kata-katanya diingati, perbuatannya dicontohi, ya. Tindak tanduknya dicontohi, diteladani. Itu Tok Abang tambah, ya. Sayyidina Ali cakap 3 perkara, ya, iaitu kalau ada orang sayang, kalau tak ada orang rindu, kalau mati orang tangisi. Tok Abang tambah, kata-katanya diingati, tindak tanduknya dicontohi, ya, motivasinya jadi dia punya inspirasi. Dapat ilham, ya. So itu dia. Adakah anda dan Tok Abang dalam golongan itu? So tu sebabnya ada orang bertanya Tok Abang semalam pun dalam webinar dengan Mac Natir, malam dengan Palace Butchers. Saya ada masalah kawan ya, ni jiran atau kawan tu berkaitan ya, kawan yang sangat toksik. Jadi macam mana saya nak deal with kawan-kawan yang toksik ni? Kalau ada memang saya stres. Kalau ada dia dekat dengan saya stres sangat, sebenarnya toksik. Ya, benda buruk je yang disebut. So Tok Abang sambil bergurau belajar daripada ikan di lautan. Belajar dari ikan. Ikan tak ada otak tau. Ikan tak ada otak, tak ada iman, tak ada feeling, ya, tak boleh berkata-kata pun. Malahan kata seorang sarjana, ikan kalau tutup mulut pun selamat. Ikan kalau tutup mulut pun selamat. Ini kan pula orang. Orang kalau tutup mulut taklah buat dosa, ya. Tetapi kalau ikan pun kalau tutup mulut selamat. Maksudnya apa? Dalam kata-kata tu nampak seekor ikan dan nampak pancing dengan umpan. Pancing dengan umpan, kail dengan umpan kan. Jadi kata tu, ikan kalau tutup mulut pun selamat. Artinya ikan tu kalau tak makan umpan yang ada pancing tu pun selamat. Nampak dia punya tamsil, dia punya pesanan. So bagaimana saya nak menangani jiran atau kawan yang toksik? Nombor 1, jadi ikan. Ikan di lautan, dia berenang kat air masin bertahun-tahun, tapi dia tak masin pun. Ikan tak masin sebelum dia mati jadi ikan asin. Jadi ikan sebelum mati dia tak boleh jadi ikan masin walaupun berenang di lautan yang air yang masin. Maksudnya fahamlah kan, ikan yang tak ada otak pun boleh maintain dia punya jati diri, ya. Ini kan pula awak dan Tok Abang yang ada akal, ada iman, ada ilmu, ada pengalaman, ada emosi, ya, ada pertimbangan, ada pentakkulan. Takkanlah senang-senang dipengaruhi oleh persekitaran. So, step number 1, learn from the fish which has no brain.
So nanti kita kata, alamak aku tak boleh brain lah kau ni. Yang ikan pun tak jadi ikan masin walaupun air masin, tapi kau mudah dipengaruhi oleh suasana yang toksik. Nasihat pertama. Nasihat kedua ialah, Tok Abah dah sebut dulu dah banyak kali. Kalau kita doakan kawan kita, orang lain dalam diam, ya, maka diaminkan malaikat, doa kita makbul. Ya, jadi doakanlah kawan-kawan kita tu yang toksik itu berubah jadi positif, yang tak toksik. Dan Tok Abah juga sebut dah beribu-ribu kali, barang siapa doakan orang lain 40 malam berturut-turut, kita akan sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan dalam diam itu akan sayang hormat kita. So bila dia sayang hormat kita, taklah dia jadi toksik kepada kita ataupun kepada persekitaran. Nampak tak? Alright. So Tok Abah nak sambung ya dengan apakah antara punca sirna ataupun longgarnya semangat kejiranan dalam dunia sekarang ni, dalam masa la ni lah. Masa now, zaman now kata orang sekarang. Kalau orang dulu kata zaman la, orang utara kan zaman la ni kan. Tapi orang muda kata zaman now. Bukan zaman la, zaman now. Bukan main, sama je. So apakah di antara punca sirnanya, kurangnya, ya, merosotnya semangat kejiranan di dalam masyarakat kita. Tapi sebelum tu, Tok Abah naikkan balik. So today is the D-Day. Hari ni 11 hari bulan. Dah diwar-warkan, dah ada reminder, dan dah ada kata peringatan, dah ada countdown pun dalam Facebook, dalam social media Tok Abah, bahawa hari ni jam 10 pagi kita mulakan buka pendaftaran untuk program mental perkasa yang akan dikendalikan oleh Tok Abah pada 18 Jun insya-Allah. Dan mereka yang dah masuk dalam Telegram channel Tok Abah dan mendaftar pada pukul 10 ya sehingga pukul 1, dan the first 400 participant ya akan dapat 80% diskaun dia punya yuran penyertaan, dan dapat e-book yang bernilai RM99 secara percuma. Cantik ya, cantik e-book tu. Dia punya konten superb, termasuklah punca-punca kita ada masalah mental, tanda-tanda, simptom, gejala-gejala sakit mental, pertekanan mental. Lepas tu yang paling penting 41 petua nak memperkasa kesihatan mental dan doa-doanya sekali. Subhanallah ya. So banyak tip yang magical dan practical dan magical akan mengubah ya lanskap kehidupan kita, mengubah emosi, keimanan pribadi kita ya yang sesuai di rumah, ya di tempat kerja, dalam masyarakat, di mana-mana anda berada. So ingat, hari ni harinya ya. So tu sebabnya Tok Abah sedih sangat. So make sure anda yang belum lagi jadi masuk dalam Telegram channel waiting list Mental Perkasa, do so now lepas ni ya. Tok Abah monitor dari masa ke masa saja seronok ya perkembangan. So sekarang dah berapa orang? 856 tak bergerak ya. 856 ya. You all tengah tengok Tok Abah punya FB Live ya, tak sempat. Tapi lepas ni bagi tahu kawan ya, bagi tahu sahabat, kalau boleh biarlah 1000 orang yang dalam grup dan segera. Tapi itulah first come first serve ya. 400 pertama. Tapi tak tahu kalau budak-budak ni nanti dia yang jaga tu Cik Ham ya. Kalau Tok Abah mungkin bercakap kalau ramai sangat yang masuk serentak, dia mendaftar sebelum pukul 1, tapi dia masuk nombor 500, tak dapat ke? Takkan 400 saja. I will discuss with them. Tengok kod, kata bolehlah kod, asalkan dalam masa 3 jam pertama tu kita mungkin raikan mereka dapat all the benefits walaupun melebihi 400 orang ya. Okey. So apakah antara punca longgarnya semangat kejiranan? Tak dapat tidak. Pertama ialah kita ada maaf ya sifat setan. Apa sifat setan? Jangan lepas tu kasarnya dia kata sifat setan. Setan ni ada sifat sombong ya, aba wastakbara ya. Bila Allah suruh para malaikat tunduk kepada Adam untuk jadikan khalifah atas muka bumi, semua malaikat sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Walaupun mereka bertanya-tanya, kenapa kami dibuat daripada cahaya, yang malaikat dibuat daripada cahaya, dan Adam yang dibuat dari manusia dibuat daripada tanah, kami kena hormati dia dan muliakan dia sebagai khalifah atas muka bumi. Kami kan lebih layak jadi khalifah atas muka bumi. Kami yang sangat taat, yang suci lah.
Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Ya. So, tapi si iblis dia tak nak sujud, dia tak nak dengar perintah Allah untuk memuliakan Adam. Dia kata, aku cannot lah, aku dibuat daripada api. I cannot bow down to a human body whose flesh is created from earth, from daripada tanah. Dia buat daripada tanah. Benda yang hina lah tanah, berbanding kami dibuat daripada api, ya, ataupun malaikat dibuat daripada cahaya. So sombong itu sifat setan, ya. Dan mungkin sebab kita banyak titik-titik hitam. Bila buat dosa ada titik-titik hitam kat kolbu, maka kolbu kita banyak jadi kotor lah. Jadi titik-titik hitam sebab dosa. Dan di belakang titik-titik hitam itulah menyorok setan, kata para ulama. Dan setan itu dibuat daripada api. Itu yang kita jadi cepat sentak, cepat marah, cepat tersinggung, cepat emosional, cepat kecil hati, cepat jadi sombong. So, antara punca longgar semangat kejiranaan, sombong. Takkan aku. Kalau nak beli rumah, kata ulama, kata para asatizah, tengok siapa jiran kita. Kalau kejiranan yang baik-baik, orang baik-baik, memang patutnya nilai aset kat tempat tu meningkat. Bukan sebab orang glamour-glamour, orang VIP kat situ. Bukan. Orang yang baik-baik, ya, orang yang bila kita nampak mukanya sejuk mata memandang, kita nampak mukanya teringat nak buat baik, kita nampak mukanya ingat nak berkorban, nampak mukanya ingat nak berzikir, nak solat malam, nak berdoa, nak zakat, nak bersedekah. Gitu. Bila kita nampak orang, ya, wajah kawan, wajah jiran, kita terus terangsang nak buat baik. Jaga, pegang orang ini, sebab tak ramai orang dalam dunia yang ada impak yang positif kepada kita. So begini. Jadi punca longgar semangat kejiran ialah satu, sombong kita, ego kita. Yang kedua, kadang-kadang bukan dia sombong, cuma dia tak yakin. Dia tak entah jiran aku ni dia orang top, kita orang bottom. Takkan kita nak berapat-rapat dengan jiran tu, kan kata kita hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, ya. Peribahasa tu kan. So dia tak rasa secure, insecurity. Kurang yakin diri, takut-takut orang tak sudi berkawan, ya, dengan kita walaupun berjiran. Satu sombong, satu lagi bukan sombong tapi rendah diri yang tak bertempat. Sebenarnya Allah tak pandang siapa kita, keturunan, kekayaan, harta benda, ilmu, wajah, ya, whatever lah, ya. Allah tak pandang pun. Allah pandang cuma hati, dan amalan kita. So guys, we are all equal. In the eyes of God, we are all equal, but not the same. But it all depend on our heart and our action. Ya, yang kedua tak secure. Yang ketiga, ialah dia jahil tentang fadilat kejiranan. Dia tak nampak. Sebenarnya Taubah mulakan tadi dengan siapa jiran dan apakah hujah tentang atau dalil berkaitan dengan kepentingan menjaga semangat kejiranan. Orang yang beriman, dia tidak akan menyakiti jirannya. Orang yang beriman dan yakin kepada hari akhirat, hari akhir, ya, kiamat dan sebagainya, maka dia akan jirannya akan terlepas daripada gangguan dia. Sama ada gangguan tangan ataupun gangguan lidah atau gangguan mata dia, skoding, tajasus dan sebagainya. Ya. So dia jahil tentang fadilat kejiranan, maka dia pun tak kisah. Ya, yang keempat, memang sifat dia ni sifat dalam bahasa peribahasanya beruk sumbang. Beruk sumbang tu besar sikit. Kalau kera sumbang kecil, kita ni takkan ibarat kera kecil, ibarat beruk besar sikit. Same size dengan awak lah, bukan dengan kita, dengan awak. Ya, so memang temperament dia, sifat sebelum jadi yang beruk sumbang. Beruk sumbang mean dia ni a loner, dia silo mentality, tak nak campur orang. Kera sumbang lah, orang yang tak suka campur orang. Fadilah Kamsah pun dah cakap, orang yang lahir bulan ganjil memang suka ganjilkan diri. Aku lahir bulan ganjil, aku lahir bulan 5, aku lahir bulan 7, aku lahir bulan 9. Memang betul cakap dia tu. Itu dia punya kajian. Tak bertepatan dengan sifat aku. Aku memang tak suka campur orang. Tok Abah pun lahir bulan 7, tapi Tok Abah kena didik diri untuk mudah campur orang, mudah berjamaah, mudah berjiran, mudah memberi khidmat, mudah seronok orang datang ke rumah, seronok orang ziarah kita.
bila kawan atau jiran atau sesiapa ziarah rumah kita, ya, satu orang ziarah rumah kita dan kita layan dengan sebaik mungkin, maka seorang tetamu akan menarik 1000 keberkatan. Dan bila tetamu itu ataupun kawan kita, jiran kita tu balik daripada rumah kita, dia akan membawa, ya, 1000 keampunan dari Allah. Maka dosa-dosa penghuni rumah mudah-mudahan diampunkan. Asbab melayan tetamu, melayan kawan, melayan jiran dengan cara yang terbaik. Wow, ya. Jadi kena ingat, ya, walaupun anda orang tak kisahlah bulan ganjil ke, bulan gerhana ke, bulan apa ke, jangan percaya pada benda-benda yang apa nama khurafat. Maka kita kena berdoa, ubah diri. Tak kisahlah aku lahir bulan ganjil, tapi wahai Allah, wahai Tuhan, jadikan aku orang yang mudah berjiran, ya, jadi jiran yang baik, mudah berjamaah dengan orang, berkawan dengan orang, bergaul dengan orang, bercampur dengan masyarakat. Jadikan aku orang yang mudah bermasyarakat dengan apa nama kejiranan. Kejiranan tu apa? Kami panggil ada Bangi Hill, ya, jiran ramailah, ya, lebih 40 buah rumah. Tak salah tu apa, 44 ke 46, ya. Dia ada jiran baru. Jiran baru apa? Datuk Lazim dengan Cik Allahumma selamat Radhi, ya. Lupa nama jiran baru, tak sampai sebulan pindah, ya. Kami raikan. Allahumma selamat, kena cek balik, malu kita. Malu nama jiran pun lupa. Tapi memang belum jumpa pun. Dia buat open house tapi Tok Abah tak dapat datang. Maksud tu kena apa? Kena karantin. Tok Abah kena, yalah 3 minggu lepas, ya, 4 minggu lepas Tok Abah kena karantin sebab COVID-19. Al-COVID 19. Al-COVID 19. Allahu Akbar. Baru nak belajar cakap Arab, ya. Buat malu je, ya. Okey. Baik, punca longgar semangat kejiranan, sifat semula jadi yang memang kera sumbang, beruk sumbang, tak suka campur orang. Change khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak bermanfaat pada orang lain. Jadi janganlah awak sibuk nak berjalan. Sikap aku tak nak kacau orang. Aku tak suka orang kacau aku. So aku nak diam duduk kat rumah, aku balik kerja, aku duduk dalam rumah, aku tak nak sibuk dengan jiran, tak nak buat dosa. Dia kata kalau dengan jiran ni macam-macam kan. Tak, salah tu. Kita jadi orang yang baik, ya, dan orang yang baik-baik akan didatangkan oleh Allah orang yang baik-baik, ya. Temperament atau sifat pelajari yang tak berapa suka berjamaah bersosial. Nombor 4, punca longgar sama kejiranan. Nombor 5, aku ni tak tahu nak bertanya khabar, nak bercakap, nak berbual, aku tak pandai. Dia tak ada skill komunikasi, dia kata. Aku memang jenis pendiam, tak tahu nak berbual. Itu aku rasa kekok campur orang. So guys, tak apalah, ya. So kalau awak tak boleh bercakap, awak belajar mendengar. Belajar mendengar. Ya, guru-guru Tok Abah pesan kat Tok Abah masa Tok Abah kecil-kecil lagi. Kalau kamu bercakap Muhammad Fadilah, kamu akan cakap benda yang kamu dah tahu. Tapi kalau kamu mendengar pasang telinga, besar kemungkinan kamu akan belajar benda baru yang kamu tak tahu. When you talk what you already know. But when you listen, chances are you may learn many new things. Tok Abah bila campur orang pun banyak mendengar. Kecuali orang bertanya, orang minta nasihat, orang berinteraksi, baru Tok Abah bercakap. Ya, otherwise Tok Abah akan dengar, ya, akan dengar, pasang telinga, mendengar, ya, merespon bila ditanya. Ya, itu sifat semula jadilah. Tapi orang sangka Fala Kamsah mesti banyak cakap. Tak, ya. Okey. So tiada skill dalam komunikasi. Oleh kerana Tok Abah pun memang orang yang pendiam, orang yang memang pemalu, maka Tok Abah belajar untuk sarjana. Tok Abah belajar tentang komunikasi. Dan sedikit ilmu tentang kewartawanan. Tok Abah belajar komunikasi sebab first degree sains pertanian. Ijazah pertama Tok Abah orang tani. Aku anak tani. So Tok Abah ni anak petani dan memang belajar sains pertanian. First degree. Ijazah kedua bidang komunikasi dan kewartawanan sikit. Ijazah PhD dalam bidang organizational psychology daripada School of
organizational communication. Itu sebenarnya orang kadang tak perasan. Kamu kan organizational communication. Betul, that is the school of organizational communication. Tapi Tok Abah major in organizational psychology. Ya, so bagaimana nak merangsang organisasi, nak merangsang kepemimpinan, bagaimana nak memimpin dengan cemerlang, bagaimana nak bernegosiasi, bagaimana nak berkomunikasi dengan staf, bagaimana nak menangani staf yang bermasalah, bagaimana nak mengkaunsel staf, ya. Itu bidang yang Tok Abah ceburi. Ya, dapat PhD tahun 84 tapi terus belajar dan belajar sampai sekarang untuk update the relevancy of current knowledge. Ya. So, nombor 5, kenapa longgar semangat kejiranan? Tak ada skill dalam berkomunikasi, dia tak pandai nak berbual, tak pandai nak berinteraksi, tak pandai nak interpersonal communication sangat lemah. So dia kata baik aku duduk kat rumah, tak payah campur orang, buat malu je. So jangan begitu ya, jangan begitu. So memang dalam kumpulan ada yang bercakap, ada yang berfikir, ada yang mendengar, ada yang membantu, ada yang macam-macam peranan kita. Ya, it's okay. So tapi yang penting kita kena belajar untuk berjamaah, untuk campur manusia. Ya, sebab khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, macam mana nak beri manfaat pada orang lain kalau kita tak nak campur orang. Ya, okey. So, guys, hari ni tak sampai 300 pun ya, 200 lebih je. Ya dalam kelas ya. Hari ni hari Sabtu je, banyak orang macam-macam aktiviti, but still like and share guys, like and share, beritahu. Dan ingat, hari ni hari D-Day ya. Hari ni hari pendaftaran. Dah banyak tahu dah, banyak dah reminders. Hari ni hari pendaftaran untuk program webinar Mental Perkasa yang kita akan kendalikan pada 18 Jun. Jadi pada pukul 10 pagi, 2 jam lagi ya. 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari waktu mendaftar. Kalau mereka yang mendaftar, kalau ikut plan asal, the first 400 participant akan dapat 80% discount, 80%. Lepas tu akan dapat e-book yang bernilai RM99, RM99 secara percuma. Untuk the first 400 participant. Tapi I hope the first 400 pun kita rasa-rasanya akan let go lah. Ya, kita akan bantulah. Ya, nanti Tok Abah beritahu kepada pihak yang menjaga. Takut kesian ya. I mendaftar sebelum pukul 1 tak dapat. Jadi sedih. So anybody yang mendaftar sebelum pukul 1, mudah-mudahan ya, Tok Abah masih kena discuss dengan mereka sebab Tok Abah ni cuma dia punya penasihat, yang mentadbir, yang menjalankan orang lain ya. Okay, but mudah-mudahan they can listen to me lah. Alright, so guys ya, Tok Abah nak wrap up. Tok Abah dah nak wrap up ya. So mudah-mudahan besok kita panjang umur. Kalau ada rezeki, Tok Abah akan juga buat FB Live ya, untuk menyambung bahagian kedua, ketiga, keempat, kelima ya, bagaimana memperkasa semangat kejiranan dalam konteks keluarga Malaysia ya, sebab jiran very critical, very important ya. Ya, insya-Allah ya. So Allah itu ganjil, Allah itu witir, Allah, kita berhenti kat nombor 5 sebab sekarang dah ya, Tok Abah dah dahaga dah. Dahaga, nampak sarapan pun dah ada tu. Dan sarapan yang terbaik untuk semua jiran Tok Abah ya, sarapan yang terbaik ialah makan buah dahulu. Makan buah semasa perut kosong akan membantu penghazaman. Bila buah itu kita makan, maka badan kita jadi alkaline ya. Mudah-mudahan jadi alkaline. Dan macam air zam-zam, dalam air zam-zam kuman tak boleh hidup, virus tak boleh hidup. Jadi kalau ikut kajian, kalau kita makan buah dahulu dan badan kita jadi alkali, maka penyakit tak boleh singgah. Ini penyakit yang ada vektor lah, kuman dan virus, insya-Allah tak singgah dalam badan kita. Kalau singgah pun tak boleh survive. Tetapi kenapa kena COVID? Itu Allah punya kuasa lah kan. Sebab tak baik seseorang kalau tak sakit badannya sekali-sekala. Ini maksud hadis. Dan tak baik seseorang kalau barangnya tak hilang sekali-sekala. So hilang barang sekali-sekala ni pun bagus, peringatan. Ya, dan keduanya sakit badan kita sekali-sekala bagus untuk jadi kafarah, untuk peringatan, jadi alarm clock ya, alarm jadi alarm ya, untuk reminder. Sebab kita ni manusia biasa. Firaun yang tak pernah sakit akhirnya jadi sombong dan takbur sampai mengaku dirinya Tuhan sebab tak pernah sakit. Ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, adik-adik, sahabat-sahabat yang kasih, ingat pukul 10 pagi ni pendaftaran dibuka untuk webinar Mental Perkasa. Tapi first step untuk mereka yang belum masuk dalam
Telegram channel Tok Abah, be a member first. Just ada link kat atas tu, Cikgu Nazrin Abubuh, join sebagai waiting list, dan bila buka je pukul 10 nanti registration, anda cepat-cepat ikut perancangan awal. The first 400 participant akan dapat 80% discount dan dapat e-book ya Tok Abah tentang mental perkasa secara percuma. Yang lepas tu harga dah berbeza. Itu ikut dia punya perancangan awal. Mudah-mudahan kalau ramai sangat yang join, Tok Abah nak pujuk mereka untuk izinkanlah dapat that facility selagi sebelum pukul 1 tengah hari ini, insyaAllah. Okey ya. So beritahu adik-beradik, anak-beranak, kawan-kawan, WhatsApp group yang rasanya perlukan, semua orang perlu sebenarnya ya, tentang ilmu tentang mental health ni. So banyak Tok Abah memang dah join pun, Tok Abah join NGO ya, dan persatuan untuk membantu memperkasa kesihatan mental. I am a member ya, dan penasihat lah sebenarnya ya. So Tok Abah dilantik jadi penasihat dan buat proposal kepada pihak berwajib ya, pihak kerajaan dan swasta untuk membantu mereka ya, dengan cara yang secara pro bono lah ya. Tapi ada benda yang kita kena gunakan sedikit cost ya, seperti webinar ini, insyaAllah. So minta ampun, minta maaf. Oh, jangan, Tok Abah lupa ya, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru untuk yang nikah semalam, hari ni atau esok. Selamat pengantin baru supaya dan moga-moga bahagia terjanah. Selamat menimang cahaya mata yang dapat cahaya mata. Selamat menimang cucu. Dan untuk mereka yang sakit, kita doakan agar sabar, agar Allah ampunkan dosa, Allah ringankan beban, dan Allah sembuhkan ikut jadual Allah. Jangan minta untuk disegera sembuh segera. Kita jangan menyuruh Allah ya, apa yang Allah tahu ya. So kita jangan memandai-mandai. So kita jangan nak kata melebihi Allah. Allah tahu ya, Allah yang the best perancang. Tapi kita berdoa, minta. Ud'uni astajib lakum. So all the best, buat yang terbaik hari ni. Mana tahu hari ni hari kita yang terakhir. So kalau nak buat yang terbaik, buat hari ni ya. So sampaikan assalamualaikum Tok Abah pada keluarga masing-masing. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.